Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام مصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وما جاء في رفع الأمانة. وبي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دهرجته على رجلك فنفطت فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أجلده وأزرفه وأعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت فيه لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وهذا حديث حسن صحيح. Ini bab terakad amanah. Jadi kita bicara bahawa ni apakah yang dimaksudkan dengan amanah yang disebutkan dalam hadis ni, iaitu agama lah, taklif. Taklif maknanya tanggungjawab yang Allah SWT berikan kepada manusia sesuai dengan akal yang Allah SWT berikan kepadanya, sesuai dengan akal tadi dia boleh membuat pilihan, dan sesuai juga dengan tubuh badan dia tadi. Maknanya tubuh badan dia tu memang sesuai untuk melaksanakan tugas ibadat dan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi kejadian manusia pun dia berasaskan kepada akal fikirannya. Maknanya manusia ni dia tidak seperti beruang yang ada bulu dah. Maknanya dia tak fikir dah macam mana nak memanaskan tubuh dia. Macam manusia ni dia kena fikir baju pada ketika dia musim sejuk, musim panas, ketika hujan, ketika keadaan tertentu. Maknanya manusia kena fikir. Manusia perlu urus sendiri. Manusia ni dia bukan jenis saling kulit seperti ular. Jadi dia kena ada sesuatu tindakan yang mana itu berdasarkan kepada akal dia. Manusia dia tidak ada senjata pada tubuh dia, tidak seperti setengah binatang dia ada senjata di tubuh dia. Jadi Allah SWT tidak buat lagu itu pada manusia supaya manusia terfikir. Manusia itu mencipta sendiri.
Sebab makhluk manusia ni adalah makhluk kreatif. Jadi hadis ni riwayat daripada Huzaifah Al-Yaman, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua buah hadis. Aku telah melihat salah satunya dan aku menunggu yang satu lagi. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami satu hadis tentang amanah itu diturunkan dan dia dijaga dengan sempurna. Mana turun dari Allah SWT, yakni berdasarkan kepada fitrah yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia itu bersifat amanah. Kemudian kata dia, aku menunggu satu lagi. Maknanya takwilan kepada hadis yang Nabi cerita tu dia telah tengok dah. Satu, dah dia tengah tunggu takwilan ataupun apa yang terkandung dalam hadis tadi. Dia tunggu masa dia. Yang ni amanah diangkat dan tidak ada yang menjaganya. Jadi dia tengah tunggu bila waktu tu. Kemudian hadis yang pertama tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami bahawa amanah itu turun ke dalam pangkal, yakni akar hati jiwa manusia. Maknanya dengan turun amanah dalam hati ni, maka manusia pun berimanlah. Maknanya fitrah yang Allah SWT telah buat dalam diri manusia. Manusia beriman dan mengakui tanggungjawab yang dipikul olehnya. Ia menjadi pendorong kepadanya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dikatakan amanah tu masuk dalam hati manusia. Mana Nabi SAW sebagai Rasul menyampaikan agama kepada umat dia. Jadi umat dia terima. Maknanya ajaran yang disampaikan oleh Nabi itu tentang agama masuk dalam jiwa manusia. Kata Al-Qurtubi, makna turun amanah dalam hati ialah Allah menjadikan hati dengan tabiat, yakni secara jibilli. Secara jibilli maknanya secara semula jadilah. Mana dia jadi tu dengan bertabiat lagu ni, cenderung tertarik kepada keadaan ni. Yakni melaksanakan hak amanah, iaitu menjaganya. Mana bila diserahkan kepada manusia supaya buat satu kerja, maka manusia dia akan jaga. Sebab apa? Sebab dia rasa kalau dia tak jaga tu, orang tidak akan memberi kepercayaan kepada dia lagi. Orang akan cela dia. Dia akan menjadi seorang yang dicela kerana dia tidak amanah. Sebab kalau kita kata hubungan suami isteri, ada amanah dia tu. Suami bagi kepada isteri dia tu nafkah, dah. Beli ikan, beli sayur, apa semua, dah. Tiba-tiba untuk laki nak balik, nak makan tu tengok tak ada. Tak ada. Tinggal piti 100 tu suruh beli ikan tergiri, dah. Tak ada. Adanya kes layan. Piti habis, dia beli gol lain. Tu dia akan dimurkai oleh suaminya kerana dia salah guna, dia tidak amanah. Begitu juga kalau kata isteri tu suruh untuk laki dia beli satu benda, pitih dia lah, pitih isteri, dia tidak jaga, jadi dia akan dimarahi oleh isterinya. Jadi benda amanah ni adalah benda fitrah. Benda fitrah. Ya Allah SWT letak dalam diri manusia sebab mereka bermuamalah, berurusan sesama mereka tu atas rasa amanah. Pekerja dengan majikan, pemimpin dengan rakyat, semua tu berasaskan kepada amanah. Jadi amanah tu teras dalam kehidupan manusia. Sebab itulah ia dikatakan perkara jibilli, kata Al-Qurtubi. Menghormatinya, menunaikan kepada yang berhak. Maknanya amanah ni siapakah empunya dia?
Jadi perlu diserahkan. Hati juga dijadikan secara jibilli, secara semula jadi, benci kepada khianat. Jadi Allah Ta'ala buat lagu ni manusia bersifat secara jibilli amanah, dan secara jibilli juga benci pada khianat, supaya teratur kehidupan mereka, kemaslahatan mereka menjadi teratur, tersusun molek. Jadi kalau nego, jalan molek, sebab pekerja tu dia amanah duit token dia, untung beribu-ribu, tapi tanya token nak mari ambil pitih tu tak ada, bagi habis, pitih tak ada, tu cek khianat. Jadi perniagaan jadi apa, rugi. Pemerintahan lagu tu juga kalau tidak ada amanah. Jadi kemaslahatan manusia ni dalam kehidupan mereka hanya teratur bila mana ada amanah. Kemudian turun Al-Quran, lalu mereka pun mengetahui sebahagian Al-Quran. Jadi ada dah amanah dalam jiwa manusia yang dikatakan sebagai fitrah tadi ataupun sebagai jibilli. Kemudian mari pula Al-Quran tu turun. Maknanya manusia ni dibimbing. Mula-mula dia dapat berfikir dengan akal dia, dengan secara fitrah dia tentang perkara-perkara baik ni, kemudian disokong pula oleh agama. Jadi manusia itu mengetahuilah sebahagian daripada Al-Quran, kehendak Allah SWT. Jadi kita boleh nampak di sini manusia ni dia belajar, sipil manusia ni dia belajar Quran ni sedikit demi sedikit. Sebab itulah sahabat kata kami mempelajari 10 ayat Al-Quran dahulu, kemudian baru 10 pula. Lagu tu sedikit-sedikit. Mana kalau kita ada kelas tadabbur pagi-pagi kan, sepipi, tak boleh kita nak gomor daripada pagi sampai petang kacang, nak suruh khatam juga. Dia kena sikit-sikit. Kita tahu sebahagian, untuk hari ni sebahagian, esok sebahagian. Maknanya berperingkat-peringkat, tidak mungkin sekaligus. Kemudian sesudah itu mereka mengetahui sebahagian sunnah. Maknanya mereka dapat mempelajari makna sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai tafsiran dan praktikal bagi Al-Quran. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan perkara-perkara tertentu kepada sahabat berkenaan dengan agama ni. Hadis-hadis Nabi ni secara tidak langsung dia adalah tafsiran kepada Quran. Cuma Nabi tak ayatlah ayat ni aku tafsir gini, ayat ni aku tafsir gini, tidak. Cuma Nabi kata berkenaan dengan perkara ni ada ayat ni. Satu benda tu Nabi pun baca ayat. Itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan atau menafsirkan ayat, mengaitkan satu peristiwa dengan ayat. Dan praktikal bagi Al-Quran. Maknanya Al-Quran kata wa aqimus salah, maka Nabi pun semaya. Hadis banyak hadis kan, hadis Wa'il bin Hujr tentang sifat semaya Nabi tu. Jadi tentang macam mana qiyam, rukuk, sujud, apa yang dibaca, berapa kali nak baca. Bila berjemaah pula, lagu mana cara berjemaah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang rukuk. Jadi Nabi pun semaya berjemaah dengan sahabat dia. Nabi sebut dalam hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sebenarnya imam itu ditentukan supaya untuk dia diikuti. Jadi ayat wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in itu Nabi tafsir secara praktikal. Jadi manusia mempelajari sunnah, maknanya hadis Nabi ataupun cara hidup beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentang amanah diangkat. Hilang amanah, maknanya manusia ni tidak menjaga agama. Manusia berubah. Inilah
Huzaifah tunggu bilakah benda ni berlaku. Baginda bersabda, seorang lelaki tidur, tiba-tiba amanah dicabut dari hatinya. Jadi nak cerita amanah ni dia tercabut dalam hati. Amanah ni dia satu benda yang bersifat maknawi ataupun abstrak. Tak nampak lagu mana amanah tu. Sebab dia kan ada sifat. Supaya kita kata pedah. Pedah tu dia punya orang yang makan lada tahu pedahnya. Orang yang tak makan lada dia tak tahu pedah. Sebab pedah tu dia tak boleh tunjuk ni pedah. Dan merasa dah pedah ni lada ni pedah. Dah. Selagi dia tak bermul, tak akan rasa pedah tu. Dia kena kekeh. Tak lidah. Sebab kepedasan adalah satu benda maknawi. Jadi amanah ni pun benda maknawi. Oleh kerana amanah ni benda maknawi, benda abstrak, maka Nabi SAW menceritakan dalam bentuk perumpamaan. Amsal. Nabi cerita dalam bentuk perumpamaan. Nabi kata amanah itu hilang dari hati manusia, maka tinggal kesannya sahaja. Adalah bekas-bekas amanah dulu. Seperti kesan sesuatu warna yang lain dari warna asal. Warna yang agak hitam. Maknanya di sini Nabi SAW menyebut tentang al-waqt. Misal al-waqt. Waqt ni mana dah? Mana kalau orang kerja lah, dia kerja. Dia kerja tu dia ada tepat. Kalau kata tangan dia tu ada kerai-kerai tu. Gelak-gelak sikit. Bekas kerja. Maknanya ada sedikit warna hitam, kesan bekerja, atau warna hitam seperti hangus terkena api dan sebagainya. Mana tidak lagi dalam keadaan hak asal. Berubah. Itu maksud dia, berubah. Yang ni Nabi SAW nak membuat perumpamaan di sini cepatnya. Oleh kerana amanah ni satu benda abstrak, satu benda maknawi, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maka Nabi buat perumpamaan untuk menggambarkan amanah ni dia hilang, iaitu cepatnya hati manusia berubah. Dengan sebab banyak berlaku fitnah di akhir zaman ni. Cubaan, ujian-ujian yang menggugah iman dia. Baginda bergambarkan seseorang itu tidur, lalu dia terbangun, keadaan hatinya tidak lagi seperti sebelumnya. Berubah. Oleh sebab tu Rasulullah SAW banyak berdoa supaya diteguhkan hati. Daripada Allah bin Amr Ibn al-As katanya, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kal qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah yang Maha Pemurah. Allah SWT memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, diri yang memalingkan hati, Tuhan yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami ini kepada ketaatan, beribadat kepadamu. Maknanya dalam semua keadaan kita ni, keesokan ni kita dapat beribadat, keesokan ni kita dapat taat kepada Allah Ta'ala. Gis itu taat kepada Allah Ta'ala, gis ini dapat taat kepada Allah SWT. Jadi walaupun keadaan situasi kita berubah, tetapi tetap dalam keadaan kita taat kepada Allah SWT. Jadi ini doa keteguhan hati, doa istiqamah, terutamanya dalam keadaan cobaan fitnah macam-macam. Bertukar fikiran, bertukar manhaj, bertukar parti politik tu ikut dia lah. Mana tapi
Dari segi perjuangan agama, kefahaman agama, dia mesti istiqamah. Tidak boleh. Maknanya kita kena berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Sebab nak jadi Syafi'i ke, Hanafi ke, Maliki ke, tak ada masalah. Kata Maulana di Pakistan, Mufti Syafiq, ayah kepada Mufti Taqi Uthmani, dia kata, la ba'sa an takuna Hanafiyan wala Syafi'iyan wala Malikiyan wala Hanafiyan, walakin apa dia kata dia, jangan, tidak mengapa kalau kamu nak jadi mazhab Hanafi ke, mazhab Hambali ke, Syafi'i ke, Malik ke, tetapi jangan kamu jadikan hadis Nabi tu Syafi'i. Jangan kamu jadikan hadis Nabi tu Hambali, Maliki, Hanafi, jangan. Maknanya kita nak pelera mazhab kita ni, kita pun agak hadis tu ikut kepahaman mazhab kita, tak boleh. Ataupun kita faham hadis tu mengikut konteks arus perdana, aswaja, Nusantara, tak boleh. Dia kena kembali kepada hak asal. Tak boleh kita nak, ini kita kena sesuaikan dengan realiti tempat kita ni, kata dia. Dan semua orang ngatib berlaku, semua orang tahlil berlaku, semua orang ada wak kunduri arwah, kata boleh kita ajar sikit. Syafi'i ada, kau dah Syafi'i. Jadi kita tinggal hadis, kita tinggal sunnah sahabat. Itu mana kita, orang kata manhaj tak clear. Dia manhaj ni dia kena clear, jelas. Hak mana sunnah Nabi, hak mana amalan sahabat, hak mana amalan orang kemudian. Sama juga macam benda-benda khilaf ni. Benda-benda khilaf ni kita kena cari khilaf tu bila start berlaku, bila punca berlaku khilaf tu. Zaman sahabat ada khilaf ke tidak? Sebab khilaf ni kadang-kadang dia ada sampai sahabat, sampai kita tak ada khilaf. Semua sepakat. Contoh mudah, al-ma' min al-ma'. Hadis al-ma' min al-ma'. Kena guna air kerana keluar air. Maknanya bila berlaku persetubuhan, dia keluar mani, maka wajib mandi. Jadi ada di kalangan sahabat dulu dia faham, kalau seorang itu bersetubuh, dia tanpa mengeluarkan mani, tak wajib mandi. Kata dia. Ada yang berpendapat lagu tu, tapi lama tu bila pergi tanya Aisyah, Nabi SAW kata, bila seorang itu duduk di cabai pak, bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Wajib mandi. Maknanya lepas pada tu tak ada khilaf. Jadi benda khilaf tu kita kena tahu sejarah. Sebab itulah dalam pengajian kita belajar syariah ni, dia ada tarikh tasyrik', tarikh fiqh, sejarah fiqh. Dia kena belajar, dia wajib. Sejarah fiqh, perkembangan fiqh zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman imam-imam yang empat, kemudian zaman anak murid dia, zaman panggil mujtahid tarjih ni, zaman Imam Nawawi, zaman kejatuhan Khalifah Uthman, dia sampai sekarang. Dia kena belajar. Sebab di celah-celah telah kita boleh tahu punca khilaf tu. Maknanya aliran fiqh ni dia banyak. Dan kita boleh kenali tokoh-tokoh dia, sebab apa berlaku khilaf. Jadi itu perlu. Sebab kalau kita tak tahu sejarah fiqh ni, jadi kita kira mazhab ni sama jadi dengan hadis Nabi. Dan seolah-olah tak boleh kalau tidak bermazhab. Wajib bermazhab. Sedangkan kita nak bermazhab ni boleh ikut mazhab mana-mana, terpulang kepada pengajian kita lah. Kalau kita suruh nak jadi orang Hanafi, belajarlah mazhab Hanafi. Tapi bila kita duduk dalam sebuah negara, sebuah negara contoh pengamalan yang melibatkan negara, kita kena ikut mazhab negara lah. Kita nak puasa, kita nak nikah kahwin,
hukum wuduk apa semua tu ikut mazhab. Itu pun mazhab kalau dalam bab gubah undang-undang ni dia tidak ikut satu mazhab tu. Tanyalah orang buat gubah undang-undang syariah ni, dia mesti mengambil kira semua mazhab-mazhab. Sebab itulah dia ada satu kaedah dipanggil takhayyur. Takhayyur maknanya kita pilih mazhab-mazhab yang sesuai untuk kita praktik, terutamanya dalam bab perkahwinan, dalam bab muamalah apa semua ni. Dah kita nak buka hospital, nak buka hospital yang melibatkan banyak perkara tentang nyawa orang ni, kita nak pakai mazhab fiqh mana? Masalah apa ni? Masalah mesin sokong hayat tu. Hukum menidurkan orang tu, siapa dia tak khabar mati. Dah. Agak siapa dia yang bertanggungjawab. Lepas tu kalau dia bangun sedar tu semaya dia macam mana gapo. Jadi dia kena ada pendapat yang rajih, kuat juga. Sebab tu lah kadang-kadang dia akan jadi terikat dengan mazhab ni sebenarnya dalam bab ibadat je. Macam Mesir kan, Mesir dari segi praktik ibadat dia ikut Syafi'i, tetapi undang-undang tu dia pakai Hanafi. Jadi kita tak boleh nak totok sangat lah, sebab bukan semua kita 100% ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun sendiri pun banyak akwal, banyak pendapat. Hak tu kata ni hak muktamad, hak tu kata ni muktamad berlaku. Jadi sebenarnya tidak ada kesepakatan. Dan kita ni kita ikut guru kita lah. Kalau kita orang biasa, mazhab kita lah mazhab guru kita. Tanya dia bagi jawapan itulah hak kita ikut. Jadi fitnah, macam-macam fitnah akhir zaman ni. Kemudian Nabi SAW menceritakan keadaan satu lagi. Kemudian ia tidur lagi, lalu dicabut lagi amanah. Sikit-sikit. Maknanya perubahan ia berlaku kepada hati manusia ni disebabkan fitnah yang sentiasa berlaku ni, maka akan hilang sedikit demi sedikit amanah. Keadaan dia seperti tinggalnya kesan melepuh, seperti bara api yang engkau tergolek, yang tergolek tu, yang tergolek di atas kaki engkau, yang tergolek, mana bara api tu golek jatuh kaki kita. Lalu kulit kaki menjadi menggelembung, dia naik putih, naik lalu, dan engkau melihatnya sudah bengkak dan penuh dengan air, padahal tidak ada apa-apa di dalamnya. Mana keadaan ni Nabi buat perumpamaan, nampak hebat tapi kosong. Mana kalau nampak orang ni dah kacak gini integriti, amanah dah. Tapi bila tengok keadaan sebenar tidak pun, kacak saja. Jadi ibarat seperti kaki yang menggelembung tu, kerana terkena bara api. Bila cocoh tu tubi air je, tak ada gapo. Nombor 7. Jadi hak melepuh ni, menggelembung ni macam kesan memegang ulu kapak atau cangkul lah. Dia apa? Dia naik juga kadang-kadang dak. Kita duduk apa? Nyaku nebah tu, dia naik. Gelembung. Sebab itulah orang tua tu dia baca dah. Jadi maknanya tangan tu kena basah. Kena basah tu tangan basah, lepas tu ulu kapak tu basah juga, jadi pegang kemah molek lah. Jadi kalau kedua-dua tu sama kering, dia melecek lah. Tu maksud dia tu. Kata mana ada ludah, benarnya dia tak ada air. Jadi dia guna air liu. Tak suai melecek tu. Tapi kita ingat hidup macam japi, tak ada japi-japi pun. Jadi dia maknanya gelembung ni boleh terjadi selain daripada terkena bara api, dia boleh juga terjadi bila orang tu nyaku, nebah.
Jadi sebab itulah ulu kayu tu kena pandai carilah. Maksud permisalan ini ialah terangkatnya amanah dari hati seseorang kerana keadaan hati yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa kerana fitnah yang berlaku di sekelilingnya. Kau lama kau hebat, supaya kita lah. Dia pernah main calon kak, makin hebat tu segala jenis video sampai bila tak tahu. Dah. Siapalah hari ngundi dah. Macam-macam jenis fitnah, macam-macam jenis kekacauan, tak tahu nak pilih mana. Orang dah terpagar masalahnya. Kalau dah kita nampak ija-ija lah, dan nampak biru-biru lah dah. Mana orang yang terfitnah ni, mana orang yang tidak dapat buat pilihan, tidak dapat buat keputusan. Jadi fitnah yang berlaku sekelilingnya, fitnah boleh mengubah fitrah manusia. Maknanya hak asal, maknanya dia nak kepada kemewahan dunia. Sebab dia tengok orang keliling dia ni rumah besar, rumah besar, pitih banyak, kereta baru, bini ramai, dah. Jadi dia pun tergugah. Jadi kadang-kadang kita tak bini ramai pun dia sakit hati, dah. Dengan orang bini ramai. Kita tak, itu laki kita ada seorang kita tidak berkongsi suami dengan siapa-siapa pun, jadi kita pun sakit hati dah. Tu laki dia tak ada kecek dan nikah seorang lagi, tapi dia ni bila dengar orang tu nikah seorang jadi wah naik angin dia marah. Jadi apa tu, itu kata fitnah tu tak ada kena mengena dengan dia. Orang tu dia boleh terima nikah abah dah, bersedia. Setengah tu siapa cari kata lelaki, nak suruh tu lelaki dia ni nikah ramah. Dia boleh terima keadaan itu. Jadi kita ni tak boleh tengok orang. Dah. Jadi kita kalau kira mujud dah tu lelaki tu tak sah nikah seorang lagi. Kali tu lelaki takut ke dia. Tapi kadang-kadang manusia lagu tu lah, tok lelaki dia tak ada gapo, tapi dia tengok keluarga orang tu, tok lelaki orang tu nikah lagi, dia pun lebih-lebih naik angin. Fitnah ni pula dia mari berat, dia berkata, kalau tok lelaki boleh nikah lagi, apa kita tak boleh nak bersuami seorang lagi? Tu yang dikatakan fitrah sudah rosak. Yang mai mikir lagu mana? Pun sedekah mana mungkin? Mana mungkin binatang pun dia ada dah jenis setia kepada pasangan ni. Hak jenis boleh terima ramai tok lelaki ni, itulah kubah kaki pendek. Tu dia memang tak ada perasaan gapo. Dia panggil begu dia. Kalau ayah jangan dah nyambaknya perak. Sekat-sekat ujung guk tu. Maknanya fitnah ni boleh menyebabkan fitrah manusia tu rosak. Fitrah manusia ni, kalau perempuan tu memang dia tak boleh gida, seorang tu lelaki yang nak. Kalau dia kata dia nak ramah tu lelaki, maknanya punah. Itu fikiran dia selalu rosak dah. Kalau hak lelaki ni memang jenis lagu tu dah. Dia walaupun setia dengan seorang isteri, kalau pergi kecil molek berasa nak seorang lagi ke tak? Hanya nak cuma tu ada. Dah. Sebab apa? Sebab lagu tu dah. Allah Ta'ala buat manusia ni. Manusia melakukan urusan jual beli, tetapi hampir-hampir tidak ada seorang pun yang amanah. Melakukan urusan jual beli ni dia umumlah. Sewa, jual beli juga sewa tu. Jual beli ni dikatakan sewa juga. Sewa ni dikatakan jual beli juga kerana sewa tu dia panggil jual beli manfaat. Macam rumah. Dah. Rumah kita jual, kita beli. Maknanya kita tujuan daripada kita beli rumah tadi kerana kita nak milik rumah tu sendiri. Yang kedua, kita nak duduk.
Kita nak duduk. Jadi atas rumah tadi kita boleh jual bangunan rumah tu sendiri dan kegunaan dia. Maknanya boleh kita duduk. Jadi kalau kita nak kepada rumah tapi kita tak boleh duduk, jadi kita pun beri sewa kat orang. Jadi pada kita berarti kita telah jual manfaat kepada orang lain. Kita jual manfaat, maknanya orang tu bayar pada kita 400 tiap-tiap bulan, bayar sewa. Jadi hak dia beli tu adalah mendiami rumah, duduk di rumah. Jadi sewa tu dia panggil jual manfaat. Jual manfaat. Jadi pada harta tu dia mesti ada dua. Zat dia, ain dia, satu lagi manfaat. Sebab itulah dalam takrif harta ni, kalau tak ada manfaat dia tak panggil harta. Beras 2 butir. Beras 2 butir ataupun kita minta dengan orang jual nasi belau tu, mari nasi dah 4 butir kita nak. Tu dia tidak dikira harta tu. Sebab apa? Sebab dekat celah gigi. Dekat celah gigi. Jadi harta ni maknanya benda yang dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan secara syar'i. Ma yuddakharu bihi, benda yang boleh disimpan dan boleh wa yuntafa'u bihi indal hajah. Benda yang boleh disimpan dan dapat diambil manfaat kita ketika perlu, ala hasabil adah, mengikut keadaan biasa. Cara ambil manfaat tu biasa. Kalau ikut mazhab Syafi'i, gitar gapo semua ni, dia bukan harta tu. Bukan harta pada syarak. Sebab alat-alat muzik ni dikira haram bagi mazhab Syafi'i. Tapi harta tadi macam contoh arak yang dimiliki oleh orang kafir, kita pergi pecah. Tak boleh. Sebab itu walaupun tidak harta pada kita, tapi harta pada orang pemilik dia. Orang kafir pergi babi, kita pergi racun. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun tidak harta pada kita, tapi harta pada demo tu. Jadi hampir tidak ada seorang pun yang bersifat amanah. Antara sifat amanah dalam jual beli ialah tidak menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijual. Kita jual kereta, kereta tu kereta accident dah, kita tak payah chassis belok gapo semua gapo ni semeruk ni buruk belakang dah, bagai body lain dah, kita tak payah ni, kita buat body lain dah ni. Ataupun kereta accident kan dia takut dua. Jadi kita tak payah. Jadi apa-apa cacat yang ada pada benda yang kita nak jual tu kena cerita, kena ayat. Boleh kawin nak jual dan benda bagian ni boleh kawin jual murah, tapi ada cacat dia. Kita ayat. Jangan kita buku, kita buku molek, kita tak cerita pula aib dia. Tidak melariskan barangan dengan sumpah. Kata demi Allah, barang molek ni. Tidak menunggang agama. Orang jahit baju ni mimpi Rasulullah. Air Milo kita ni dibaca dengan selawat. Tu guna nama agama. Tipu belaka tu tidak amanah. Memberi rasuah untuk sesuatu, antara sifat amanah juga ialah tidak mendakwa secara berlebihan dan sebagainya. Ubat ni 40 penyakit boleh sembuh. Tu berlebihan. Tidak amanah tu. Testimoni ke apa semua tu, itu benda-benda yang tidak amanah. Hanya putih lah muka kahwin tu, putih dah. Kita royak produk kita ni putih dengan segera. Antara sifat amanah juga ialah tidak menerima dan memberi rasuah untuk sesuatu urusan. Jadi
kita boleh projek pun dengan tenda. Tenda aku senyap. Makin rasuah. Rasuah ni tak nanti olah pitih. Tak. Olah pitih kau itu ambil. Ya ada juga rasuah ni. Dia beli barang tu dengan harga tidak munasabah. Macam ada cerita ni. Seorang ni nak masuk barang dia. Tak. Pegawai kastel tak lepas. Jadi dia pergi rumah kastel tu. Lagu mana dia nak bayar, nak suap kastel ni. Biar beres barang dia. Jadi dia tengok rumah orang kastel ni ada seekor kucing. Tak? Dia kata, "Kawin nak beli kucing ni?" Kawin bayar ni, apa bayar? Bayar harga apa? 10,000. Kucing seekor. Dia buat kelip. Tak? Jadi kawin tak kata apa. Sebab kata, kita jual kucing. Tak? Jadi hak 10,000 tu rasuah tu. Rasuah. Kucing dia lepas mana tak tahu. Lepas dia beli tu. Sebab hak pentingnya dia suap kepada pegawai tadi. Jadi pegawai tadi kata, kita beli kucing. Kita jual kucing kita. Jadi bila dia terima dah duit, dia jual kucing tadi. Jadi dia kena lululah. Malu Allah. Gak siapa dia nak beli kucing harga 10,000. Jadi orang yang bayar pada kita 10,000 harga kucing ni, kita kena berjasa pada dia. Tu rasuah boleh berlaku. Jadi tidak ada lagi seorang amanah sehingga bunyi kecek ni. Duk kecek ni ada seorang amanah. Dikatakan kepada orang itu, alangkah tinggi akalnya, alangkah bijak bestarinya, alangkah hebat ketabahan, kecekalannya. Tapi bila cek ni, padahal tidak ada dalam hatinya sedikit pun keimanan, walaupun seberat biji sawi. Tak ada. Tak ada nilai. Yang ni kesempurnaan seseorang itu dilihat pada kesempurnaan sifat amanah dalam dirinya. Bukan kepada kesempurnaan kekuatan fizikalnya, keberaniannya dan kecekapan dalam pengurusannya. Orang tak kira waktu. Semuanya itu tidak ada nilai melainkan dengan keimanan dan sifat amanah. Inilah integriti yang hakiki. Ini yang sebenarnya. Kalau dia melaksanakan amanah dalam urusan dia tu. Dan sesungguhnya telah datang kepadaku suatu masa, yang ini telah berlalu suatu masa. Ini cerita lama kata dia. Dulu aku tak kisah, aku tidak peduli. Siapakah di antara kamu aku berjual beli dengannya. Mana aku nak kira bicara, nego, apa semua, aku tak kisah. Sebab ini Huzaifah cerita dia duduk dalam keadaan dalam zaman sahabat-sahabat. Dia duduk sama-sama zaman Nabi, zaman sahabat, bereslah. Kalau kita jual pun, kalau kita tak bila piti depan dia pun tak apa. Ada. Mana dia kita kata, ni ambil 10,000. Kita pun tengok, 10,000 beres terima. Zaman lain ni tak boleh. Tak boleh harap. Dulu beres. Tak ada gapo. Dia boleh terima. Sebab sama-sama dia ni dikenali sebagai orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang beriman kepada Allah. Kerana sifat amanah masih lagi diambil berat. Demi Allah. Demi Allah sungguh. Demi Allah sesungguhnya, jika dia seorang Muslim, nescaya keislamannya akan mengembalikannya kepada aku. Maknanya, kalau dia tu seorang Muslim, maka dia akan menunaikan amanah kepada aku. Maknanya, kalau contohlah, contoh kita kata, kita jual beli dengan orang tu kata pada kita, kalau rosak ni atas balik lah. Tak. Jadi kita pun atas balik, dia kata beres, kita tukar hak lain. Kalau zaman learning tak boleh harap. Kita minta atas klik, dia kata beli dah. Mana boleh atas klik. Takut rosak tu dengan tangan demo, bukan tangan kita. Kita jual barang molek dah. Itu maknanya orang tidak lagi boleh dipercayai. Sebab orang tu kata lagu tu sebab tak boleh harap.
Setengah orang tu memang dia beli rasa nyesak, dia nak hantar balik. Jadi dia wa'il lah, dia kata hari rosak. Jadi oleh kerana manusia tu sendiri, antara pembeli dan penjual pun tidak ada amanah, dua-dua tu sendiri tak ada amanah, maka payahlah. Jika dia seorang Yahudi atau Nasrani, nescaya penguasanya akan mengembalikan kepadanya. Maknanya orang Yahudi yang tidak beriman pada Allah Ta'ala dan hari akhirat, begitu juga orang Kristian ni, walaupun mereka tu tidak beriman, tapi masa tu mereka tu boleh menunaikan amanah lagi. Cuma sifat amanah mereka tu tidak didorong oleh keimanan pada Allah dan hari akhirat. Cuma dia takut pada penguasa, takut dipenjara, takut dimalukan kerana perbuatan khianat. Sedangkan pada hari ini aku tidak lagi berjual beli melainkan dengan si fulan dan si fulan. Maknanya tak ramai orang amanah ni. Aku hanya berurusan dengan orang yang aku kenali sebagai menjaga amanah. Maknanya dalam bab ni tak kisahlah orang tu beriman ke tidak beriman ke, aku hanya berurusan dengan orang yang amanah. Orang kafir ni dia ada amanah juga. Amanah tu kerana integriti diri dia, bagi dia. Dia takut dituduh sebagai rasuah, dia takut dituduh sebagai pecah amanah, dia takut pada kerajaan, maka dia pun amanah lah. Nombor 12 ni, maknanya orang Yahudi ni dia masih lagi menjaga amanah kerana pemerintahnya yang mengutik zakat daripadanya akan mengambil tindakan. Sa'i itu maknanya ini merujuk pada orang kafir Yahudi ni, dia jaga amanah kerana dia sebagai kafir zimmi, duduk bawah negara Islam. Jadi kalau dia tidak amanah dalam jual beli, mungkin kerajaan akan tarik lesen negara dia. Jadi sebab itulah dia pun jaga amanah. Lesen itu penting. Kalau dia menipu, kena tarik lesen, payah nak cari makan. Maka sebab itulah dia akan jaga. Tapi kalau kerajaan itu sendiri, kerajaan yang korak, penuh dengan rasuah, dia akan backup sama dia lah. Maknanya rasuah tu daripada atas sampai bawah. Jadi tak boleh nak percaya belakang. Tu kalau di sini, kalau pemerintah tu amanah, orang kafir pun boleh jadi amanah. Tapi kalau pemerintah tu tidak amanah, orang kafir pun tidak akan amanah juga. Orang Islam dah, amanah dia tu berdasarkan pada fitrah dan berdasarkan pada iman pun, bila fitrah tu kuat, hilang amanah. Hadza hadithun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam 3 tempat. Dalam Kitabul Fitan, dalam kitab I'tisam, dan satu lagi itu kitab apa tak ingat dah. Imam Muslim dalam Kitabul Iman dan Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan. Jadi hadis ni dikatakan hadis sahih, hasan sahih, seperti yang kita sebutlah. Tirmizi ni dia kata hadis itu hasan sahih. Biasanya hadis itu adalah hadis Bukhari dan Muslim, maka dia akan letak hasan sahih. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana alhamdulillahil alamin. Kira-kira hak Tirmizi kita ni tahun depan lah pula dah. Tahun ni sekat ini tahun depan. Kita nak bercuti. InsyaAllah kita sambung berapa bulan? Tahun depan lah, tahun depan 2 bulan 2 bulan 1. Wallah.